Halang mobiliti yang tinggi, kita sekat pergerakan mereka. Itu je jawapan dia daripada pasukan Barracuda Beta. Dan ya, mereka mampu untuk laksanakan perkara tersebut tanpa sebarang masalah. Ya betul, kita lihatkan juga di tengah-tengah tu Threat, Turtle dan juga Lord kosong untuk pasukan JP Niners. Ini bermaksud tiada sebarang objektif yang lain mampu untuk mereka dapatkan selain Turtle ataupun Lord. Tapi daripada segi item message, sebenarnya kita nak fokus kepada carry sebab damage dia dah begitu besar dengan adanya Coruscant Sight, Demon Hunter Sword, Malefic Roar yang baru saja disiapkan menjadi item yang keempat buat dirinya, dan Golden Staff yang sangat-sangat bagus juga untuk menimbulkan stack dia sekarang ini. Tapi daripada Diary juga sebenarnya damage yang dikeluarkan begitu sakit dengan adanya Divine Glaive yang boleh dikatakan memberikan damage yang begitu besar juga daripada item message tersebut. Pastinya untuk Diary, beliau punya damage tak dinafikan, memang besar. Bersama-sama juga dengan Mael, memandangkan beliau berikan 100% fokus kepada item attack speed dengan adanya kehadiran Golden Staff, Trinity item lah senang cerita, Golden Staff, Demon Hunter Sword dan juga Corrosion Scythe, diikuti War Axe untuk menambahkan lagi true damage yang mampu dikeluarkan oleh beliau dan juga bagi memecahkan benteng pertahanan physical defense, menyiapkan Malefic Roar. Kerana kalau kita tengok daripada Zaidan tak sempat pun nak beli blade armor, hanya mampu untuk menyiapkan anti-cuirass bagi sustain damage daripada Reza Zero 2. Dan ini juga antara damage yang mampu dikeluarkan oleh kedua-dua belah pihak. Dan pastinya Diary dengan jumlah poking damage beliau yang tak masuk akal, 91,000 dekat situ. Ya benar, dan ini dia penampilan pertama Xavier dalam MALMR season yang pertama dan 100% untuk win rate dia. Sebab untuk game yang pertama pun dah berjaya untuk menangkan satu game yang begitu mudah dengan poking damage ditunjukkan dengan 91,000 damage yang berjaya untuk dikeluarkan saja buat diri. Ini pun boleh dikatakan kalah dengan Marksman. Marksman pun baru 43,000 tapi Xavier dah 91,000. Seperti awak katakan, dengan skill 1 dan skill 2 boleh saja memberikan poking damage kepada pasukan lawannya. Tapi tidak lupakan juga daripada Entropy pun, damage yang ditunjukkan begitu besar tapi tidak setanding mana seperti Barracuda Beta. Memang tidak boleh setanding Barracuda Beta sebab mereka nak dapat peluang untuk menyerang pun tak ada. Itu yang menyebabkan damage mereka tak sebanyak mana Barracuda Beta ada pada waktu ini. Tapi juga untuk damage taken pastinya lah diberikan kepada JP Niners. Melihatkan Zaidan dengan 121,000. Walaupun kalau kita tengok kill participation agak menarik juga, semua pemain mereka 0%. Ini pertama kali saya melihat perkara tersebut. Tapi memang mereka semuanya terpaksa tak ada damage yang dikeluarkan oleh pemain-pemain Barracuda Beta. Diorang tak mampu langsung untuk mencipta satu war yang kemas, membuatkan mereka satu pun kill tak berjaya untuk dapatkan. Damage taken daripada Zaidan pun 121,000 tapi damage to tower perlu kita perhatikan. Sepertinya Mael dengan 17,000 damage to tower bersama-sama Reza Zero 2 yang 15,000 juga. Tapi fokus pada JP Niner, 0 kill participation dan juga 0 damage to tower. Ini menandakan pasukan JP Niners langsung tak ada peluang untuk bergerak untuk mencarikan objektif threat mereka. Ya, bukan je nak dapatkan objektif turret, nak tengok turret enemy pun tak sempat rasanya sebab mereka sudah pun ditolak ke belakang dengan kadar yang cukup jauh. Kita tengok juga total heal yang dikeluarkan agak menarik dekat sini kerana kita tengok daripada Run QT dan juga Aish, kedua-dua pemain ini mengutip jumlah total heal yang lebih besar nak dibandingkan dengan Zela Nina yang menggunakan Rafaela. Ya benar, kita tinggalkan juga Aish dengan 44,000 total heal, manakala Run QT dengan 50,000 total heal. Ini menandakan mereka berdua benar-benar boleh saksi di kawasan hadapan, memberikan juga Aish dengan adanya skill 2 yang boleh saja memberikan regen. So itu juga satu lagi point untuk mereka terus saja bergerak ke kawasan hadapan. Dan ini ada key player untuk game yang pertama. Seperti Rich Guy akan diberikan kepada Mael dengan 803 gold per minute yang dia mampu dicari. The Carry Diary seperti biasa dengan 91,000 damage yang mampu dikeluarkan. The Sandbag semestinya Zaidan dengan pemakaian barat dengan 121,000 damage yang diterima saja. Tapi Aish, the best wingman, dapatkan 8 assist buat dirinya.
Wah, satu statistik yang boleh saya katakan cukup berat sebelah untuk pasukan Barracuda Beta. Tapi yang paling penting sekali, kita akan menyaksikan siapakah MVP untuk game yang pertama ini. Tidak lain dan tidak bukan Diary. Dengan adanya KD 405, kill participation 90%. Sememangnya pemain daripada Xavier ini menunjukkan kenapa Xavier ini sangat berguna dengan draft yang tertentu. Ya benar, tapi lihatkan juga daripada itemization dia pun dah dikatakan hampir saja menyiapkan ke semua item. Tinggal satu lagi item yang mahu disiapkan tu. Kalau siap lagi satu item tu, damage lagi membuat-buat damage-nya. So ini menandakan memang betul-betul layak dengan dia memberikan satu lagi gangguan kepada JP Niners untuk bergerak dengan begitu agresif di fasa awal game, membatalkan juga niat mereka untuk lebih sustain di mid game dan late game. Dan semestinya MVP ini memang layak diberikan kepada Diary sebab dia mengacau segala-gala rotasi daripada pasukan JP Niners. Sememangnya penggunaan Mystic Field itu yang menjadi punca utama kenapa pasukan JP Niners langsung tidak boleh bergerak, tidak boleh berbuat apa-apa. Bahkan mereka hendak mendapatkan objektif pun tidak mampu kerana bila mereka nak bergerak ke bahagian hadapan, terus sahaja pergerakan mereka dikekang dengan adanya Mystic Field ini. Walaupun ya kita ada Rafaela, so kita boleh bergerak dengan lebih laju, tapi tak boleh langsung laju mana pun anda bergerak. Tapi kalau dah tak boleh nak bergerak duduk setempat, amat mudah untuk anda dijatuhkan. Ya, dan benar. juga di awal permainan kita tengok JP Niners nak cuba snowball, tapi sebaliknya pula yang berlaku. Ya, kita lihatkan juga daripada segi highlight ni sendiri pun kita dah tengok betapa orang kata JP Niners terasaknya, tertekannya mereka untuk mendapatkan satu lagi resource. Lihat kan, ini memang movement yang sangat-sangat bagus. Saya gemarlah tengok Jujutsu Kaisen punya skin, tapi di war yang terakhir sebenarnya mereka tak mampu untuk buat apa. Sebab seperti yang kita katakan, Xavier sekali lagi mengganggu pergerakan mereka, melambat Pasukan JP Niners pada waktu itu. Dan inilah secara statistiknya 27 minit waktu permainan. Kalau tambah lagi 20 minit, memang Barracuda Beta dan juga JP Niners nak pecah rekod sebelum ni. Ya betul, tapi inilah dia daripada JP Niners. Walaupun ditekan di fasa awal game, tiada momentum untuk mereka, tapi di pertengahan game dan juga late game mampu untuk mereka cari semula merentak mereka dan berjaya untuk dapatkan kemenangan. Dan juga daripada segi gol 78,000 untuk mereka. Tapi daripada segi itemization, kita nak fokus untuk entropy sebab damage magic dia orang kata tak masuk akal. Dengan Astra Recall yang ditunjukkan sahaja daripada jarak jauh pun dah boleh memecahkan immortality daripada pasukan-pasukan Barracuda Beta. So ini menandakan Novaria memang orang kata jadikan top band ataupun top pick kalau dia terlepas. So tidak lupakan juga dengan khas El Nino yang ada di kawasan berdekatan memberikan damage juga kepada Mamail. So itu berikan satu lagi tanda tanya. Tapi daripada segi kill lebih kepada Bretrix, tapi daripada segi goal lebih kepada khas El Nino. Ya, dan juga melihatkan di pertahanan terakhir yang dilakukan oleh pasukan Barracuda Beta, saya nampak satu perkara yang di mana Diary merampas Astral Echo yang di mana mungkin bukanlah antara ulti yang terbaik untuk melakukan pertahanan. Kalau dapat Mini Fury, mungkin sedikit sebanyak boleh lagi memberikan peluang untuk Barracuda Beta melakukan pertahanan. Namun kita akan melihatkan siapa yang mengeluarkan damage tertinggi pada kali ini. Sepertinya Wow. entropi lah. Jadi saya katakan seperti tadi, damage yang ditunjukkan daripada Astra Recall tak masuk akal. Dengan satu tembakan kena kepada pasukan lawannya, boleh saja menghilangkan immortality yang ada. Tapi Mahel juga tidak dilupakan dengan 109,000 damage yang mampu untuk dicari daripada marksman ini. So ini menandakan marksman yang benar-benar mengeluarkan damage yang begitu besar. Tapi daripada segi kill participation akan lebih kepada Sanmar dan juga Diary. Sebab dua-dua hero ni hero yang bersetup. So sebab Diary boleh saja ambil penalty zone, fokus kepada pengambilan IMU yang ada. So dia boleh saja masuk dan juga memberikan damage kepada rakan pasukan. Dan ini ada damage taken oleh kedua pasukan. Tidak dinafikan lagi Sanmar akan jadi mangsa utama oleh pasukan Barracuda Beta, akan melepaskan sahaja skill set yang ada kepada Terizla ini. Dengan adanya penalty zone, dia boleh saja masuk dan keluar semula dengan pemakaian flicker yang dipakai. Ya,
Tapi kebanyakannya untuk Sanmar beliau gunakan ulti flicker bagi memasuki ke dalam pertempuran, dan juga pastinya seperti mana saya katakan, untuk pasukan ataupun untuk game kali ini JP Niners memang kena tunggu dapatkan item je. Lagi-lagi bila dah ada pula item untuk khas El Nino, damage beliau memang tak disangkalkan sangat-sangat tinggi. Tapi damage kepada turret, daripada awal mungkin JP Niners tidak berjaya untuk memperolehi sebarang damage turret, tetapi dengan bantuan daripada minion, mereka berjaya untuk merobohkan beberapa biji turret daripada pasukan Barracuda Beta. Ya, benar sebenarnya. Itu tidak dinafikan juga dengan khas El Nino. Fokus kepada threat bersama-sama dengan marksman yang ada. Tapi Reza Zero tu juga, dia daripada tadi bergerak ke kawasan berlainan daripada rakan pasukannya untuk mencari objektif threat, dan perkara tersebut berjaya untuk menghilangkan juga entrofi yang pergi hanya untuk membersihkan minion di kawasan atas. Itu juga punca kenapa mereka ambil CG untuk jadikan satu lagi split pusher ini. Tapi daripada total heal ditunjukkan juga oleh kedua pasukan, tidak dinafikan juga dengan Zailanina. Dengan Minotaur yang dia pakai, heal yang dia ada semestinya akan tertinggi dengan 115,000 total heal. Tapi Run QT dengan 133,000 total heal yang dia mampu untuk catatkan. Ya, pastinya bantuan daripada Sky Guardian Helmet yang membolehkan Run QT untuk mendapatkan lagi banyak heal yang diperolehi beliau. Tapi kita akan tengok jugalah siapakah sebenarnya key player yang penting dalam permainan kali ini. Kita tengok 3 daripadanya adalah pemain JP Niners, di mana Rich Guy untuk khas El Nino, The Carry Entropy, Sandbag bukanlah kepada pemain Barracuda Beta tapi kepada Sanmar. Ya, benar sebenarnya. Sanmar tidak dinafikan lagi dengan 278,000 damage yang diterima buat dia saja. Ini menandakan dia sangat tebal di fasa hadapan. Tapi Rich Guy sebenarnya 778 gol per minit bukanlah satu perkara yang mudah untuk dicari, sebab dia adalah Bruno, tapi dia carry. Damage yang keluarkan sebenarnya 145,000. Ini menandakan sangat sakit juga Novaria di kawasan mereka. Tapi Diary akan jadikan the best swimman, salah satu daripada pasukan Barracuda Beta, iaitu berjaya untuk mendapatkan 14 assist dengan pemakaian Valentina. Dan inilah dia MVP kita untuk game yang kedua. Tidak lain dan tidak bukan diberikan kepada Entropy. Ya, benar sebenarnya. Entropy memang tidak dilupakan juga. Pemakaian Xavier pun sangat bagus sebentar tadi daripada pasukan lawan. Tapi sekarang ini Entropy pula yang memberikan satu lagi pengajaran mid laner, dan 206 KDA-nya dengan kill participation 62% dan juga damage per second 5,251 damage, dan juga damage to threat kan di 1,126 damage, dan goal per minute 585 damage. So ini akan memberikan satu lagi, orang kata, benar-benar sakit lah sebenarnya Novaria ni. Kalau boleh, sebab itulah kebanyakan pemain ataupun kebanyakan tim mengeluarkan Novaria terlebih dahulu, sebab tak nak benda ni berlaku lah. Kalau damage yang dikeluarkan oleh Novaria sangat sakit, tak tahu dah macam mana untuk mereka mengalahkan dia ni. Ya, dia bukan itu saja masalah daripada Novaria. Satu lagi perkara, bukan mudah untuk menangkap hero Novaria ini. Lagi-lagi beliau akan duduk paling jauh di belakang, dan juga mampu untuk membuka map dengan penggunaan skill set beliau. Tapi juga ada beberapa momen yang di mana Barracuda Beta hampir kehilangan lot tapi berjaya untuk dirampas, dan juga beberapa team fight yang dapat dimenangi oleh JP Niners. Tetapi dengan counter engage yang dilakukan oleh Barracuda Beta, JP Niners kehilangan momentum mereka. Dan inilah antara momen di mana back to back di antara kedua-dua belah pihak, di mana Barracuda Beta kebanyakan daripada mereka juga hampir melakukan dominasi, namun JP Niners menidakkan perkara tersebut dengan pasif, bermain secara pasif, bermain secara selamat, tunggu sehingga item disiapkan, dan itulah saat mana mereka melakukan serangan kembali. Ya, benar. Tapi tidak lupakan juga daripada Entropy saja. Seperti kita tahu,
sangat-sangat kemas. Tapi seperti yang dikatakan, di fasa awal game betul-betul ada momentum daripada mereka. Tapi sebelum itu kita lihatkan juga standing untuk regular season hari yang terakhir untuk week yang pertama. Seperti biasa, Homeboy sedikit di tempat yang pertama, berkongsi tempat dengan MV Dream dan juga JP Niners dengan ada 3 mata bersama-sama dengan pasukan mereka. Todak Legend akan turun di tempat yang keempat bersama-sama juga dengan para kuda beta dengan 2 mata sahaja, dan tim Hak Rookies dan juga RSG Synergy akan main sebentar saja lagi, dan kita akan tengok adakah dia berjaya untuk mendapat 4 tempat teratas untuk masuk ke dalam playoff nanti. Ya, terlalu banyak sangat pasukan mempunyai mata yang sama dan ianya akan mengetatkan lagi kedudukan mereka di antara satu sama lain untuk mendapatkan mata-mata yang penting ini. Jadi, untuk pasukan affiliate conference, mereka nak tak nak kena juga dapatkan 2 mata. Andai kata mereka nak ubah carta kedudukan ini, lagi-lagi seperti Team Hak Rookies dan juga RSG Synergy. Tapi kita akan lihat apakah tangga kedudukan untuk pasukan affiliate conference ataupun maksud saya untuk challenger conference, di mana tim KYG masih lagi mengekalkan di tangga pertama, Penang Academy di tangga kedua, Aziz Eldian bersama Miracle Gaming di tangga ketiga, PS Origins, Vampire Reapers di tangga yang ke-4-5 dan juga 6, 7, 8 UKM Aero bersama-sama dengan Kelantan. Jadi selepas ini kita juga akan menyaksikan Challenger Conference bermain. Adakah mereka akan mengubah juga nasib mereka lagi-lagi ingin mengejar kepada tim KYG yang berada di tangga pertama tersebut? Ya betul, sangat-sangat tinggi di kawasan atas, betul, dengan adanya 2 kemenangan bersih yang berjaya untuk ditunjukkan oleh pasukan KYG. Ini membuatkan dia ada di tempat yang pertama dan juga diikuti juga dengan Penang Academy 3 poin yang berjaya untuk dicari dengan 1 win dan 1 draw. Tapi kita dah lihat dah pasukan macam mana tadi